أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kita berbagai nikmat. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada malam ini kita akan teruskan renungan kita pada ayat Al-Quran, iaitu pada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Baqarah ayat 218, iaitu pada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Auzubillah, ulaika yarjuna rahmatallah. Tengok terjemahan tu, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Ulaika, mereka itulah, balik kepada apa yang kita sebut pada minggu lepas, iaitu yang pertama allazina amanu, orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin, orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahajaru, dan mereka berhijrah, yakni orang-orang yang terlibat dalam penghijrahan Nabi dan kaum muslimin daripada kota Makkah ke kota Madinah. Jadi kita sebut pada ayat yang ke-217 di mana kisah Sariyah, iaitu pasukan risikan Islam yang diketuai oleh Abdullah Al-Jahshi telah melakukan pembunuhan atau peperangan di waktu akhir Rabiul Akhir, bahasa Melayu kita lah, iaitu sepadan waktu antara Rabiul Akhir dengan bulan Rajab. Bulan Rajab merupakan bulan yang haram padanya melakukan pembunuhan dan peperangan, atau dinamakan bulan tadi sebagai bulan-bulan yang dirahmati, bulan haram, bulan yang dihormati. Jadi oleh kerana berlakunya pembunuhan tadi, peperangan tadi, sebahagiannya berwayatkan bahawa tergelecohnya waktu pembunuhan tadi sudah masuk bulan Rajab. Jadi balik cerita kepada Nabi apa yang telah berlaku, dan perkataan tadi riuh sampai ke Mekah, sehingga orang-orang kafir Quraisy membuat apa ni, mempertikaikan, ada ni nak berlaku perang, orang zaman ni, orang hari ni, bulan ni orang hormat, orang dok perang. Lalu turun ayat yang ke-217, di mana Allah menyatakan bahawa kesimpulannya wal fitnatu akbaru minal qatl. Ada pun pembunuhan yang membuat ia bersekat orang daripada pergi ke Masjidil Haram,
wa ikhraju ahlihi, mengeluarkan hamba orang-orang beriman, orang-orang beriman di Mekah, hamba lari keluar daripada Mekah. Nah, termasuk di situ ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikeluar perbuatan fitnah tadi, bukan fitnah tuduhan ni, fitnah yang dilakukan, apa-apa yang dilakukan, permusuhan yang dilakukan, perbuatan kufur, syirik yang telah dilakukan oleh kafir Quraisy tadi lebih besar daripada membunuh pada bulan haram. Nah, terlepas dah, lega dak dosa buatan tadi. Nah, perbuatan membunuh pada bulan haram tu besar, tapi besar lagi apa orang yang kafir buat pada orang Islam. Jadi lega dah sekali. Dah lega tu ada gajah orang dak, dah bunuh ni. Dosa memang dak dah. Tak. Ada pula. Janji baik pula diberi. Itu innal ladzina amanu. Dan orang sesungguhnya orang-orang yang beriman sekarang. Wahajaru, iaitu orang-orang yang berhijrah, muhajirin. Kata hijrah ini berpindah, al-intiqal ilal makan al-akhar, perpindahan dari satu tempat kepada satu tempat. Tetapi makna khusus hijrah itu ialah apa yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu berhijrah daripada kota Makkah ke kota Madinah untuk mendirikan negara Islam. Dan kita kata pada minggu lepas bahawa penghijrahan berlaku bukanlah Nabi dak tahan dengan tekanan Quraisy, tapi itu adalah sunnatullah dan telah disebut dalam kitab-kitab yang terdahulu. Nah, sehingga sepupu kepada Khadijah, isteri baginda Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid, nama sepupu dia Waraqah ibnu Naufal. Setelah Nabi keluar daripada Gua Hira dalam keadaan ketakutan, diselimuti dan sebagainya, lalu dibawa berita kepada Waraqah. Waraqah ni, Waraqah ialah seorang pendeta Nasrani. Dia tahu kitab-kitab yang terdahulu cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Waraqah ni orang Ibrahim menulis. Akhirnya Waraqah tu nama dia Ketah. Nah, bahasa Arab panggil Waraqah, Ketah. Dan akhirnya masuk dalam bahasa Melayu jadi Warkah. Nah, Warkah tu surat atas kertas lah. Dia panggil Warkah. Nah, kalau zaman orang kasih dulu dia panggil Warkah cinta. Maknanya surat kasih ya. Ada Warkah. Daripada Waraqah, bahasa Arab dia. Waraqah, Waraq tu daun, Waraqah. Jadi kata Waraqah, ya laitani kuntu hayyan. Maknanya Allah, kalaulah boleh aku hidup lagi. Iz yukhrijuka qaumuk, ketika kaummu menghalau kamu daripada kampungmu. Jadi di situ bahawa Waraqah ibnu Naufal telah tahu bahawa satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan di kota Mekah, yang kita sambut hari kelahiran dia pada hari ini, terpaksa meninggalkan kampung halaman kerana tekanan daripada kafir Quraisy, orang-orang Quraisy. Tapi bukanlah sebab nak tahan, tapi itu adalah perintah daripada Allah. Dan sebelum tu lagi dalam kitab-kitab terdahulu cerita dah ciri-ciri Nabi ni akan berhijrah, membuka negara baru, iaitu negara Madinah. Jadi Nabi sendiri pun wafat di kota Nabi tadi. Nabi kata tanah haram di Mekah tu, tanah haram diberikan kepada Nabi Ibrahim. Dan tanah haram Nabi itu tanah haram di Masjid Nabawi, ya, di Madinah tu. Dia turun airport tu, dia ada tulis dah di kuasa tanah haram dan tanah halal. Jadi berlakulah hijrah. Dan orang-orang yang berhijrah disebut tadi, orang yang beriman dan berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hijrah dengan makna yang khusus. Makna hijrah daripada Mekah ke Madinah selepas pembukaan kota Mekah. Apabila kota Mekah dibuka oleh tentera Islam, maka tidak ada lagi hijrah. Sebab negeri Mekah itu sendiri sudah jadi sebahagian daripada negara Islam. Tidak ada lagi perhijrahan lepas tu.
tetapi ada hijrah yang lain yang kita faham pada hari ini. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ialah orang yang berhijrah daripada apa yang Allah larang padanya. Itu hijrah daripada maksiat kepada taat. Hijrah daripada kebaikan, keburukan kepada kebaikan. Jadi orang yang berhijrah wahajaru. Sini orang berhijrah dipanggil muhajirin. Orang yang berhijrah tu muhajirin ataupun disebut muhajirah, tapi yang terkenal dia muhajirin. Orang yang berhijrah daripada kota Mekah. Mereka berhijrah bukan berhijrah senang lenang. Mereka terpaksa meninggalkan harta. Mereka tinggalkan rumah mereka, harta benda mereka, dan harta-harta itu dikumpulkan. Selepas hijrah, harta-harta itu orang kafir Quraisy dia kumpul dan dijual di Syam. Abu Sufyan mengetuai perombongan tadi, jual harta orang-orang Islam di Syam, buat balik balik duit dinar ke Mekah dengan harta hasil jualan daripada harta-harta orang Islam yang ditinggalkan di Mekah. Berat orang berhijrah. Dah. Wajahadu, beriman, berhijrah, dan jahadu, iaitu orang yang berjihad ke jalan Allah. Kata jahadu ni luar, iaitu bersungguh-sungguh. Tapi yang pertamanya ialah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam bidang lah, apa-apa bidang lah, lapangan lah. Khusus pada zaman peperangan, itu jihad perang sabilillah. Pada zaman sekarang jihad ilmu, jihad ekonomi, ikutlah mana. Tapi bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah. Jalan-jalan ni dia qiyah, sabilillah, jalan Allah. Jalan sini maksud dia agama, dia qiyah. Dia qiyah atas jalan sini, bukan makna jalan Allah, tapi jalan sini maksud dia agama. Dalam bahasa Arab dia qiyah, sabilillah. Kalau kita terjemah dari segi bahasa, jalan Allah, kehendak dia sini bukan jalan tu. Kehendak sini adalah agama Allah. Orang yang bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutlah kodok masing-masing. Ada riwayat cerita tentang bagaimana apabila Nabi Ibrahim kena bakar di api. Orang tentera Namrud lepas dalam api. Nabi Ibrahim tu, api yang dinyalakan tu, burung mari titik air dengan paruh dia, burung kecil titik paruh. Jadi apa? Jadi apa? Tak pandang pun api. Tapi burung tu kata dia sudah terlepas daripada tanggungjawab dia. Jadi kodok kita lah, kodok masing-masing. Orang ada wang ringgit, dia kodok wang ringgit. Orang ada tenaga, orang ada ilmu, kodok ada ilmu. Tapi kena bersungguh-sungguh dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika, orang-orang tadi tu, orang yang beriman, berhijrah dan berjihad ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika, balik pada mereka tadi. Mereka itu, yakni yang sebut 3 ciri tadi, yarjuna rahmatullah. Itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat ni kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling besar dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah mengazabkan seseorang dengan dosa yang mereka lakukan, maka itu dengan keadilan Allah. Tetapi apabila Allah mengampunkan dosa seseorang dan memasukkan mereka ke dalam syurga, itu adalah dengan rahmat Allah. Kalau Allah kira suti-suti dosa kita tu daripada balik sampai ke mati, layak kita diseksa oleh Allah, selayaknya. Dan itulah dengan keadilan Allah. Tapi jika Allah memasukkan hamba dia yang berdosa ke dalam syurga, itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah besarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita.
dibukakan pintu rahmat, diampuni dosa orang yang berdosa, dan dimasukkan orang yang diampuni itu ke dalam syurga. Padahal kalau dia ambil sutir, layak kita diazab, layak kita diseksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa kita yang kita lakukan sedar kecil besar. Selayaknya lah kita diazab oleh Allah. Tapi apa yang kita harapkan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan amalan kita. Nabi SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim, itu tidak akan masuk syurga, la yadkhulul jannah ahaduhum bi'amali, tidak akan masuk syurga seseorang daripada kamu melainkan kecuali dengan amalnya. Tidak akan masuk syurga. Walau anta ya Rasulullah, walaupun kamu wahai Rasulullah. Rasulullah kata, wala ana, aku pun tak masuk syurga dengan amalanku, tapi Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Yakni kita masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan amalan kita. Kalau kita pandai amalan kita dengan rahmat Allah, dah lepas. Pasal kita banyak buat silap salah. Periksa cikgu straight, dia cek periksa markah, dia kira betul-betul gagal orang tu. Tak boleh marah ke dia. Pasal apa? Dia ikut peraturan. Dia ikut peraturan, betul-betul ikut skema, tak gerak sikit. Air tak buah titik pun dia kira salah dah. Eja ikan, air tak buah titik, dia kata air, buang. Kira air tak ada titik ni, kalau ada titik air, buang. Salah, pakar. Itu pun ikut peraturan. Dia ikut betul-betul skema. Tapi cikgu ya, dia rasa-rasa je bagi nak buah titik, dia nak ingat dia buah ikan ni aja ni, bukan lekang ni. Cikgu tu pula pergi buah titik. Right. Itu. Tapi kalau cikgu yang nak beri makan tadi, tak salah dia. Masa tepat dia ikut skema. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah mengazabkan hamba dia, itu dengan keadilan dia. Dikira sesa-sesa. Tapi bila Allah memasukkan hamba dia dalam syurga, itu adalah dengan rahmat dia. Sebab itulah kita kena minta semua rahmat daripada Allah. Orang dok beramal, lagu buat dosa pahala, dok kira cara. Dia jakit lain. Jakit orang beramal ada pula. Jakit orang beramal kenapa? Dia rasa sedap duduk dengan malang dia. Tak boleh jakit dok bayar bang, dok sembayang bang, puasa dok. Orang pergi sejik garik, dia dok belamba betul sampai kerisa, dok bayar garik. Itu satu pekat. Dia tak fikir dah rahmat ni. Bila sakit baru dia doa. Bila dia accident ke baru jadi baik. Bila mak ayah dia meninggal barulah kesok. Nikmat tak ada baru dia kesok. Barulah dia nak pergi kepada Allah. Lepas tu ada pekat kedua, orang beramal, orang buat ibadat beramal, tapi jakit dia bergantung pada amal dia. Dia rasa pandang dengan amal dia. Sebab tu Syekh Ibn Ta'ilah sebut bil alamati i'timadu bil amali. Pada tanda-tanda, antara tanda-tanda i'timad dengan amal, pegang seorang tu atas amal, nuqsanur raja' inda wujudiz zalal, iaitu kurangnya rojak pengharapan kepada Allah. Harap rahmat Allah maknanya. Harap rojak ni, harap rahmat Allah, redha Allah. Inda wujudiz zalal, ketika dia buat dosa ataupun dalam musibah. Bila dia buat dosa je, dia rasa ada cara. Bila dia buat ibadat, dia rasa gembira, rahmat Allah pula bagi. Itu orang pegang atas amal. Ni jakit orang beramal ni. Kalau jakit orang tak beramal, dia nak bagi dah jakit ni sebab ada amal, dia nak gantung. Ni jakit. Jadi yang perlu je, yang kita harapkan di dunia ini ialah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di dunia dan di akhirat. Sebab dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah saja kita boleh terlepas daripada azab neraka dan dikurniai Allah nikmat syurga.
itulah rahmat Allah. Dan itulah orang-orang yang mengharapkan balasan rahmat, mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman, dia berhijrah, dia berjihad di jalan Allah, bunuh orang kafir, perang orang kafir. Tidak ada lain. Bukan dia bunuh pasal kabilah, bukan dia hijrah kerana orang puan macam apa ni, apa nama tu, kes yang berhijrah kerana apa ni, kerana puan. Disebut dalam hadis, wa man kanat hijratul lidunya yusibuha aw imra'atu yankihuha, iaitu orang-orang yang berhijrah kerana dunia atau kerana perempuan yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma kana hajara ilaih, dan hijrah dia adalah untuk apa yang dia hijrahkan. Jadi ada juga orang berhijrah kerana dunia, kerana orang puan. Hak tu bukan. Hak dia lah orang yang betul-betul hijrah, beriman, hijrah, jihad, betul-betul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak boleh kita balas rahmat je Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semuanya hidup kita ni di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Hak makan kita boleh faham, hak tengok kita boleh faham, hak dengar, cuba kita tutup telinga kita, tak dengar belaka, cakap tak dengar. Dia bunyi sing tu je, tak sedap. Sing, tak sedap. Kita tutup telinga kita, tak dengar benda. Dengar sing tu, sing, tak ada benda. Tak. Jadi bunyi-bunyian juga nikmat, pandangan juga nikmat, semuanya nikmat. Ini semua rahmat Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Itulah. Tapi yang besar sekali ialah rahmat di akhirat. Kerana itu sifat Rahman boleh berlaku. Islam, kafir, taat, maksiat boleh berlaku di bawah sifat Rahman. Itu wasi'atur rahmah. Rahmat Tuhan ni luas pada sifat Rahman, luas. Tetapi sifat Rahim itu untuk orang mukmin sahaja. Sifat Rahim, Rahim maksud dia daimur rahmah, berpanjangan, berkekalan rahmat Allah. Rahman wasi'atir rahmah, luahnya rahmat Allah. Tapi Rahim daimur rahmah, iaitu sentiasa kekal rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang kufur, orang-orang kafir, musyrikin, mereka tidak dapat rahmat Allah di akhirat. Jadi sifat Rahim itu untuk orang mukmin saja. Adapun sifat Rahman untuk orang belaka. Kadang kita kata dia tak beriman pun, umur dia bapak daripada kita. Kata dia bapak G, dia tak beriman pun. Kata dia kat juta-juta binti. Itu di dunia boleh berlaku. Tuhan beri rahmat dia kepada sesiapa yang dia deraki. Tapi sifat Rahim Allah, iaitu berkekalan kasih sayang Allah tu hanya untuk mukmin sahaja. Kerana daimur rahmah, kekalnya rahmat itu hanya untuk orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman tidak mendapat rahmat di akhirat kelak. Tidak mendapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Allah lebih kasih kepada diri kita lebih daripada kita kasih akal diri kita sendiri. Allah kasih kepada kita lebih daripada kita kasih pada diri kita sendiri. Kita kata kita kasih ke diri kita, banyak nak jaga, makan garuk sekali, bawa kereta barang-barang sekali. Petang-petang dia baca Bismillahirrahmanirrahim ala Allah, nak bawa kereta motosikal barang-barang kali bawa, nak apa tawakal. Kita rasa kita sayang diri kita, tapi Allah lebih sayang. Sebab apa? Sebab kita ini ciptaan dia, dia yang buat kita. Dia lebih sayang kepada kita. Dia kasih sayang Allah kepada kita lebih daripada kita kasih kepada diri kita sendiri. So je kasih sayang Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Sebab itulah setengah ulama memahami ayat. Di waktu zaman dahulu Allah tidak turunkan bala kepada musyrikin Mekah pasal Nabi ada tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu yu'azibuhum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka sedang kamu ada tengah-tengah mereka. Jadi Allah tak turun bala pasal Nabi ada situ.
Setengah ulama sebut bahawa antaranya Syekh Sya'rawi, Imam Sya'rawi, seorang ahli tafsir terkemudian ni, dia kata itulah untungnya kalau Nabi Muhammad ada bersama hati kita, tidak akan diazab oleh Allah. Wa ma kana Allahu yu'azzibuhum wa anta fihim, dan kamu ada bersama mereka. Dan orang yang bersama hati dia dengan Nabi ni tidak akan diazab oleh Allah. Memang kita tidak ada bersama jasad Nabi dah, sebab Nabi sudah wafat, tapi ada sebutan kita, ingatan kita kepada Allah. Itu yang disebut oleh Imam Sya'rawi, wa anta fihim, maka orang yang bersama hati dia, berserta dengan tahu hati dia kepada Rasulullah, tidak akan diazab. Sebab apa kita makan tangan kanan? Kita ajar anak kita, kita ajar kawan-kawan kita pasal pahala. Itu memang hak Allah beri. Tapi sebenarnya setiap yang kita buat tu memperingatkan kita kepada dia. Kita tengok ada orang makan ubi stella, berhari sungguh makan ubi stella. Ada anak kita berhari makan ubi stella. Kita tengok orang tu mata kita, tapi hati kita kelain. Allah, macam doloh dah. Tak boleh tengok ubi stella. Ubi stella dia ubi keledek lah, ubi keledek, ubi stella. Jadi mata kita duduk situ, tengok orang tu makan ubi stella, tapi hati kita dengar anak kita. Tengok orang berakhir pulut lepa, tak boleh lepa bahar dia belaka. Pulut lepa, tak boleh lepa habis bahar dia belaka. Kebetulan ada pak saudara kita yang berakhir makan pulut lepa. Teringat kita ke pak saudara kita. Mata kita tengok dia makan, tapi hati kita teringat ke pak saudara kita. Itulah bila kita makan tangan kanan, anak kita makan tangan kanan, teringat Rasulullah makan tangan kanan. Ingat ke dia? Kita masuk masjid tadi, kita jakuh hari kanan masuk baca doa, teringat ke dia? Kita nak tidur baca doa, kita nak makan baca bismillah. Jadi semua yang kita buat tadi, satu pahala memang dah kita nak. Kita nak balasan baik terhadap perkara baik yang kita lakukan. Kita berharapkan pahala daripada Allah. Tapi yang penting di situ ialah hak ni lah lebih besar daripada kita sambut maulid setahun sekali. Tapi ada orang sambut maulid tiap-tiap hari. Bukan dia duduk selawat dengan pandang tiap-tiap hari, yang handal-handal tiap-tiap hari, bukan. Dia, hati dia tu bertauk dengan Rasulullah. Jakoh dia, setiap jakoh dia jalan, bangun tidur dia, lepas tu semayang dia, ingat belaka. Pakai wangian pun, Nabi pakai, bersugi, bersiwak, Nabi suruh. Jadi semua hak dia buat tu memperingatkan dia kepada baginda Rasulullah. Jadi wa anta fihim, ada hati kita ada tahu hati kita dengan baginda Rasulullah. Itulah patutnya kita sekolah kita ngajar begitu. Di sekolah, di pusat-pusat pendidikan, patutnya bukan ajar baca doa di sunat pahala saja. Kena khabar Nabi kita kuat. Masa makan Nabi kita kuat. Macam mana masuk ke bilik bilik air, macam mana qada hajat, macam mana tidur, macam mana Nabi, orang panggil Nabi paling warna. Semua tu memang boleh pahala sebab kita melakukan perkara yang sunat dan ikut sunnah Nabi, tetapi tahu hati tadi. Apa nak buat macam orang lain? Cara makan macam ke pok sepupu kita ke? Cara tidur macam ke tok njang kita ke? Nak ikut tadi, ikut dia baru sedar. Sebab tu Nabi SAW sendiri sebut, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang kasih kepada sunnahku,
maka dia kasih kepadaku, kata Nabi. Dan siapa yang kasih kepadaku, dia akan bersamaku di dalam syurga. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang dapat minum dari telaga Nabi, dan tidak dihalau daripada mendapat minuman daripada telaga Nabi, dan juga kita dihimpunkan bersama Nabi SAW. Allahumma ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih, ijma'na ma'al Mustafa wa alihi wa ashabi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ghafurur rahim. Dan ingatlah Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dia ada dua perkataan ni, ghafara belaka, daripada ghafara, mengapung belaka. Satu Ghaffar, nama Tuhan juga, nama Allah juga Al-Ghaffar, dan Ghafur juga nama Allah. Jadi ia bila duduk atas bentuk acuan U tu, Ghafur, dia mari atas acuan Fa'ul. Nah, bila contoh makan, bila orang tu dia makan biasa je, tapi kerak kali, kerek, dia panggil akal. Akal, orang tu makan kerek. Tapi ada orang tu makan tak kerek, biasa, tapi sekali makan banyak. Nah, lepas orang akad nikah tengok akak habis dah, habis tak lah barang dia berlaku, berari doa akak. Dan ni mungkin orang ada akak dah, ni orang akad seminyak dah, orang akad nikah. Zaman sekali orang akad lepas nikah, akad nikah tu orang bagi akak. Akak gandang Ngati paling belakang tak ada dah akak, habis barang dia seorang, makan banyak. Makan banyak ni dalam bahasa Arab dipanggil akul. Jadi akul duduk sama dengan ghafur. Ghafur iaitu mengampuni dosa-dosa yang besar, banyak, ya. Jadi ghafur dalam ayat ini Allah kaitkan dua nama dia. Yang pertama Ghafur, Maha mengampuni dosa besar. Rahim, Maha mengasihani, merahmati. Nah, kita zaman muda-muda nak beri contoh ni, bukan cerita zaman muda ni. Zaman muda kita contoh. Sebelah rumah kita duk pasang radio kuat, goga, lagu Pok Yeye kuat. Jadi orang sebelah, jiran sebelah rasa tertekan. Anak dia nak tidur tak boleh, kita buka Pok Yeye kuat sangat. Dah bila tua-tua ni dah semangat dah dengar Pok Yeye, minta maaf lah. Hamba minta maaf zaman-zaman dulu. Hamba kalau dah buka radio kau, gepa. Anak lama tidur pun kejut, masa hamba tak boleh tahan, berari doa Pok Yeye. Orang tadi dia maaf tapi dia marah. Sudah lepas tu anak besar tu. Dia maaf tapi dia marah. Macam mana hati kita? Hati kita tak lawa. Sebab nak minta maaf tu kita rendahkanlah diri kita. Dia gadak minta maaf. Dia maaf tapi kasut. Dah sudah lepas. Anak boleh anak pula cucu dah. Nak marah kita. Hamba kalau ada radio tu lagi hamba cicang. Marah pula. Maaf dah. Tapi marah. Tak, Allah tak gitu. Mengampuni dengan kasih sayang. Mari minta maaf. Dah apalah lepas-lepas tu. Hamba lama dah maaf kelema. Maaf kelema lama dah. Tak lah perut gitu, tak lah apal dia. Dah apalah. Orang mana kita ni ada apa silap salah. Hak tukar minta maaf tu rasa lega, dimaafkan dan dilayang dengan baik. Macam orang maaf kita pari talai salah kau. Tak apa lah. Lepas-lepas berat dada lagi, kosong-kosong, buka talai kosong-kosong.
Orang perang pula, saya boleh maaf tapi saya tak boleh lupa. Tak boleh maaf tu. Dia takut tak boleh maaf kan dosa. Balah lama tak cakap sama dia. Saya boleh maaf tapi saya tak boleh lupa. Tak boleh maaf tu. Tapi tak kamu tak boleh maaf, kau dosa, kamu tak boleh lupa pula. Tak mahu gitu. Memaafkan dan menerima dengan kasih sayang. Itu sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ghafur Rahim. Ghafurur Rahim. Mengampuni dengan kasih sayang. Maha mengasihani, Maha pengampun dan lagi Maha mengasihani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Tengok terjemahan dia. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Jadi orang Islam datang kepada Nabi dengan bertanya kepada Nabi tentang arak dan judi. Ni sebelum pengharaman ni. Pada ayat yang lain al-timbur siapa? Haraman arak tu berperingkat. Sebab arak ni sebati dah. Sebati dah dalam kehidupan orang Quraisy. Jadi pengharaman arak tu berperingkat. Allah sekali arak bila keluar turun ayat pengharaman tu, orang katanya basuh bandar Madinah. Pecah belaka payah. Arak. Tak mau minum arak belaka. Berperingkat. Pasal kehidupan orang Arab gitu. Sebab tu dalam ayat ni Allah puji kau ada kebaikan pada arak. Tapi masalah dia, mudarat dia lebih besar. Dosa dia lebih besar daripada kebaikan dia. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas. Katakanlah wahai Muhammad, pada keduanya ada dosa besar. Iaitu arak dan judi itu ada dosa besar. Dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Ada juga, arak ni ada manfaat juga, tapi dosa tu lebih besar. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa arak ni lebih besar daripada kebaikan dia. Apa kebaikan arak? Kebaikan arak ni sebelum kehidupan Islam, belum mari Islam, orang-orang Arab dulu dia minum arak. Dan pada syariat dulu pun tidak ada pengharaman arak. Sebab tu disebut Zulkarnain. Ada riwayat sebut Zulkarnain suruh rakyat tanah anggur. Tapi di sini, pada sini sebut arak dan judi itu adalah haram. Keburukan, tak mengharamkan lagi arak ni. Arak tu ayat tu apa ni, rijsum min amali syaitan tu baru tu. Innamal khamru wal maisir wal ansabur wal azlamu rijsum min amali syaitan. Itu baru pengharaman ni. Jadi arak ni berbandang hidup harian. Letih kerja, baloh orang tekanan, orang lebong, kita lebong orang macam-macam hal tau. Malam tu minum hilang ingatan, rehat otak. Tapi sebenarnya manusia melihat kepada kebaikan masa pendek. Sebab apa? Jika diambil berterusan, maka hilang akal. Orang smart, putih, body katak, hidung maco, cukup lekat, tapi gila, ada nilai tak? Mari minta anak orang, comel tau. Lepas tu comel orang lelaki ni, cukup belaka. Dah turun tangga gila. Memang tak jadi.
memang nak jadi. Comel mana pun dah turun gila air teh seorang nak jadi apa. Muka smart ke, body kata ke, kulit putih pun tak ada rega, otak kosong. Nah. Jadi lilayar manusia tadi, kadang orang tak ada tangan, tak ada kaki, tapi otak dia boleh hidup. Tapi kalau otak rosak, tidak ada harga. Sebab tu ada juga kebaikan Tuhan tak khabar tak ada terus. Ada sebab dalam kehidupan mereka sudah terbiasa dengan gitu. Jadi kita tengok, kita waktu isyak pun sudah menghampiri kita. Jadi itu bahawa tapi dosa arak tadi lebih besar daripada kebaikan yang ada. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang mendatang, insya-Allah. Jadi kita lihat kenapa dalam Isra' Mi'raj tu dibawa kepada Nabi pilihan susu dengan arak. Lalu Nabi pilih susu. Kemudian malaikat kata kepada Nabi, asabtal fitrah. Kamu telah memilih fitrah. Sebab apa fitrah susu? Arak tak fitrah. Kita akan tengok pada hari mendatang, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.